alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan diberikan penambahan kefahaman dalam agama Islam ini untuk bekalan kita di dunia dan kebahagiaan hidup di negara akhirat nanti. Pada malam ini kita akan menyambung lagi daripada pengajian berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk hadis pada malam ini ialah berkenaan dengan memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tetamu ni orang yang datang bertandang ke rumah kita. Sama ada dijemput ataupun tak dijemput. Bila dia datang ke rumah kita menerimanya, ya, maka dia dipanggil sebagai tetamu. Dan dalam Islam, antara benda yang Islam ajar kepada kita ialah akhlak yang mulia, iaitulah memuliakan tetamu. Jadi pada malam ini kita akan lihat hadis yang bertajuk memuliakan tetamu ini. Dan kita pun sering menerima tetamu dan menjadi tetamu. Bahkan memang tetamu ni dianggap satu benda yang baik, kerana dalam Islam disuruh kita berziarah, ziarah menziarahi. Jadi bila kita ziarah, kita menjadi tetamu tempat tersebut. Bila orang ziarah kita, mereka menjadi tetamu kita. Bahkan hadis Nabi menganjurkan kita, zur ghibban tazdad hubba. Ziarahlah sekali-sekala, ya, tazdad hubba, akan menambahkan kasih sayang. Dengan ziarah ni menambah kasih sayang. Maknanya dengan kita bertetamu ke rumah orang, ziarah dia, tanya khabar dia, ziarah dia sakit ke, tanya khabar dia, akan mengeratkan kasih sayang. Antara tanda kesempurnaan iman ialah memuliakan tetamu kerana mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya di antara kesempurnaan iman ialah memuliakan tetamu. Kita lihat nanti hadis Nabi yang menjelaskan perkara tersebut. Iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Maksud hadis ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal, banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi ini datang daripada Yaman, Abdul Rahman bin Sakhar, ya, memeluk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, maknanya mana generasi yang lewat jugalah. Tetapi apa kehebatan beliau? Beliau banyak meriwayatkan hadis sebab masanya banyak untuk berdamping bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana beliau ni orang yang miskin dan terkenal beliau ni di kalangan ahli suffah.
orang yang duduk di beranda Masjid Nabawi. Sofa ni di beranda masjid tu, di belakang, macam di belakang di luar tu, beranda tempat tinggal. Ya, beberapa orang sahabat, ada dianggarkan sampai 40 orang sahabat Nabi yang keadaannya macam Abu Hurairah. Tetapi tak semua kekal lama. Ada yang beransur-ansur kerana ada kerja, perkahwinan, bila berkahwin dan dimurahkan rezeki dan memegang jawatan. Ya. Tapi pada awal Islam, Abu Hurairah ni orang susah, dia banyak duduk di beranda, sofa, ya, Masjid Nabawi. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Satu, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah mempereratkan hubungan kekeluargaannya. Ya, mana mengeratkan hubungan kekeluargaannya dengan kaum kerabatnya. Dua. Dan yang ketiga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah mengucapkan yang baik ataupun berdiam diri saja kalau tidak dapat mengucapkan yang baik. Tiga perkara yang Nabi beritahu kepada kita, antara tanda kesempurnaan iman. Dalam riwayat ini Nabi sebut tiga perkara. Yang pertamanya tentang memuliakan tetamu, ya. Yang keduanya mengeratkan hubungan dengan saudara kita, kaum kerabat kita, keluarga kita. Dan yang ketiga, hendaklah kita berkata baik ataupun diam. Kalau tak boleh nak cakap baik, kalau bercakap merapu, melalut, lara, tak tukar hala, maka berkatalah, maka diamlah. Kalau tak boleh bercakap baik, tak boleh bercakap dengan kalimah-kalimah yang baik, hendaklah diam. Tiga perkara yang dianjurkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain, ada juga disebut tentang membuat baik dengan jiran tetangga. Tapi hadis yang kita baca pada malam ini, dia tak sebut tentang jiran. Itu riwayat lain. Jadi kita fokus kepada riwayat ini, dan kita fokus kepada tajuk yang diberi pada malam ini berkenaan dengan memuliakan tetamu. Tetamu, tuan-tuan, orang yang datang ke rumah kita, ya, yang bertandang ke rumah kita. Dan budaya bertandang ni adalah budaya yang baik jika mengikut peraturannya. Ya, jika ikut peraturannya, maka budaya ni budaya yang baik, budaya yang dianjurkan oleh agama kita. Tetapi di sana kena ada peraturan. Antaranya peraturan minta izin nak masuk rumah. Ya, minta izin. Jangan main teropor masuk je. Ha, bila dah masuk rumah pula, kena jaga pandangan. Ha, kena jaga tingkah laku peribadi. Itu adab orang yang bertandang. Adab tuan rumah pula, maknanya hak tanggungjawab tuan rumah pula dia ada. Antara Nabi SAW menyebutkan tentang tanggungjawab, maknanya tuan rumah bila menerima tetamu, bila tuan rumah rela memberi izin untuk menerima tetamu, ya, sama ada tetamu dekat ke tetamu jauh ke, Nabi kata apa? Ad-diyafatu salasatun. Ad-diyafatu salasatu ayyam. Bertetamu di 3 hari. Sunatnya 3 hari. Ya, layanannya dibenarkan diberi masa 3 hari. Lebih dianggap makruh, mungkin menyukarkan tuan rumah, kecuali perlu. Wajaizatuhu yaumun wa lailah. Dan juga maknanya hadiah, maknanya layanan istimewanya sehari semalam. 1 hari 1 malam ni, sehingga kan ada ulama menyebut dalam hadis ini hukumnya wajib sehari semalam, sehingga tak macam tu. Cuma jumhur ulama kata itu sunat. Ya,
maknanya ada ulama yang menyebutkan wajib layan tetamu tu sehari semalam wajib. Lebih daripada sunat, lebih daripada lagi makruh, tak digalakkan. Kerana mungkin menyusahkan tuan rumah. Jadi ini di antara perkara yang dianjurkan oleh Islam, melayan tetamu. Ya. Melayan tetamu. Maka kita hendaklah maknanya bersedia dengan baik untuk melayan tetamu kita yang datang, yang bertandang ke rumah kita. Sediakanlah kemudahan baginya, mudahkanlah urusannya, sediakan makan minum yang setimpal, yang selayaknya. Bukan suruh beria sampai bermewah, tapi ikut kemampuan kita lah. Kalau mampu macam ni, baguslah kan. Macam mana kalau kita baca kisah bagaimana Nabi Ibrahim melayan tetamu dia daripada para malaikat. Ya, Nabi Ibrahim satu hari malaikat datang ziarah dia. Malaikat menyerupai lelaki. 2-3 orang malaikat datang ziarah. Malaikat ni dalam perjalanan nak pergi jumpa Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi menyinggah dulu. Dia pun nyinggah di rumah. Nabi tengok ada orang datang, Nabi Ibrahim pun sambut. Mari masuk. Nabi terus bergegas pergi sembelih anak lembu. Sembelih, ya. Sembelih panggang. Panggang cara Arab lah. Arab panggang tengok macam mana. Ya. Panggang kan. Jamu. Itulah antara kaedah layan tetamu, ikut kemampuan. Ya. Dia layan betul. Bila dihidangkan dia pun jemput. Tetapi tetamu tak makan, maka timbul kepelikan pada diri dia. Pakai hair ni, buat tak kisah je. Orang jamu je. Daging panggang ni. Ya, daging panggang sedap ni. Ya, daging anak lembu lagi ni. Jadi akhirnya mereka bersuara bahawa mereka ni malaikat. Yalah, malaikat tak makan. Ya, mereka malaikat, mereka datang. Antara kedatangan mereka nak khabar ni Ibrahim akan dapat anak. Satu-satu ya. Dan mereka datang sudah mereka nyinggah untuk pergi ke Nabi Allah Lut untuk memusnahkan kaum dia yang melakukan liwat hari ni. Ya. Liwat dah jadi biasa dah hari ni ya. Dulu begitulah. Allah Ta'ala datangkan balak. Jadi malaikat ni dihantar untuk beri tahu kepada Nabi Lut dan orang beriman bahawa bala Tuhan akan turun. Kamu pindah hijrah keluar. Kampung ni akan kena bala, akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah tuan-tuan yang kita nak cerita ni ialah tetamu Nabi Ibrahim. Ya, tetamu Nabi Ibrahim daripada para malaikat datang nak nyinggah ziarah dia, bertandang sekejap. Mereka nak menuju ke kampung Nabi Lut. Jadi ni tuan-tuan ya. Dan kenapa dalam Islam dalam hadis ini digalakkan, bahkan disebut di sini antara kesempurnaan iman. Pak Nabi sebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dimuliakan tetamu. Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar sempurna iman, percaya pada Allah dan hari akhirat, kita akan memuliakan tetamu. Ya. Kita akan raikan tetamu yang datang, yang bertanam di rumah kita. Ni ya. Bahkan dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahawa ya, memberi maknanya memuliakan tetamu, memberi makan kepada tetamu ni juga termasuk dalam anjuran yang Nabi anjurkan, menjadi syarat ciri-ciri orang yang akan masuk syurga. Yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas afshus salam. Ya, wahai manusia, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makan ni umum, antaranya tetamu yang datang, beri makan. Sekurang-kurangnya ayo
air segelas, air masak, air mati. Ya. Tu paling kurang kalau tetamu tu sekejap je. Ataupun ada kudak, ada apa ke popia ke apa ke. Ya. Wasallu wan nasu niyam, dan kamu bersembahyang dalam keadaan manusia tidur, qiyamul lail. Maka Nabi kata, tadkhulunal jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Antara fokus tu tentang memberi makan. Mana kalau kita menerima tetamu, kita akan beri makan. Itu juga satu ciri orang yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang menerima tetamu. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, kita janganlah kedekut ya nak berjamu tetamu. Walaupun air mati, air masak, ya, lebih sikit air hangat ya. Bagi kudak ke cucu apa ke. Ya. Kenapa? Fadilat, kelebihan yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan benda ni lah yang satu ketika mana Nabi balik daripada Gua Hira, Nabi kesejukan menggeletar, sehingga Nabi bila balik, Nabi khabar dekat isteri tercintanya Khadijah binti Khuwailid, selimutkan, zammiluni, selimut, sejuk, gementar, risau, seria. Apa kehanya? Ya. Maka Nabi SAW menceritakan bahawa malam tadi beliau telah didatangi, dipeluk oleh seorang lelaki. Nabi cerita sampai habis. Maka Khadijah, isteri baginda yang tercinta ini, yang Khadijah sangat sayang kepada Rasulullah ini, menyebut, antara disebut ialah, kamu tak akan dipersesiakan oleh Allah. Kerana kamu ni orang baik, kamu suka tolong orang, kamu suka menegakkan kebenaran, kamu suka maknanya memberi makan kepada tetamu. Ni wa tuqrid dhaif, dia kata, wa Muhammad, ya, kamu suka memberi makan kepada tetamu. Mana bila tetamu datang, kamu layan, beri makan, walaupun sedikit, kurma ke, beri makan. Ni tuan-tuan ya. Jadi kita yang hampakan tetamu. Apatah lagi kalau tetamu tu susah. Jangan hampakan tetamu. Macam kita lihat sirah Nabi, macam mana Nabi layan tetamu dia. Satu hari ada orang datang jumpa Rasulullah. Ada nak kudak, aku lapar sangat. Nabi pun balik. Nabi tak pernah menolak, tuan-tuan. Sifat Nabi, dia tak pernah tolak hajat orang. Nabi dah laksanakan. Balik-balik, dia tanya apa yang ada di rumah. Air je ada. Tuan-tuan. Maka Nabi pun tak apalah, dia pun offer pada sahabat dia, jumpa sahabat dia, wahai sahabat-sahabat, siapa yang sanggup melayan tetamu aku ni, beri makan tetamu aku ni? Maka seorang sahabat daripada Ansar bangkit, saya sanggup. Berebut demo. Kenapa? Nak layan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat tahu bahawa bagaimana kelebihan melayan tetamu. Sahabat daripada Ansar ni pun okeylah, tak apa, dia pun balik rumah. Atau nak terima tetamu ni, tuan-tuan, kena siap, prepare dulu. Ya, rumah kena prepare, kudak, kudak. Jangan ya. Dalam cerita ni berkenaan dengan menjamu makan ni. Ya. Dia pun tanya isteri dia, apa ada hari ni? Apa ada hari di rumah kita? Isteri dia kata, tak ada apa pun melainkan makanan ni cukup untuk anak-anak kita je. Ya. Makanan untuk anak-anak, tak apa, macam ni lah. Kamu tidurkan anak-anak ni, isyak lagi tidur je. Tidurkan anak-anak ni, bisu ni malam. Ya. Tidurkan anak-anak ni. Tu hebat, tuan-tuan, layan tetamu. Ya. Bukan senang, tuan-tuan ya. Anak-anak tak apalah, kita bertahun tak apa. Dia mau berlapar puasa malam, anak-anak suruh tidur dulu. Isyak tidur. Sebab aku nak menerima tetamu Rasulullah ni. Okey, kemudian pasal lampu.
Ya, pasal lampu dia pun panggil, mari. Mana dia tetamu Rasulullah datang. Ya, dia pun bawa makanan yang memang untuk anak-anak. Makanan cukup untuk anak-anak je, untuk anak dia. Demo pun tak cukup. Dia pun jamu. Tak letak. Masa letak dia kata sila makan, dia pun pergi belek lampu. Belek kan. Dia kata lampu ni ada masalah, padam je. Padam. Jadi makan dia kata. Jadi orang ni pun tak apalah, orang suruh makan, dia pun kata mari makan sekali. Dia ni pun buat akal-akal je, bukan dia makan pun. Dia tak apa ni, lampu padam. Jadi dia pun bukan pasal tuan rumah tak makan sebenarnya. Tuan rumah suruh makan. Besoknya Nabi SAW memuji sikap Ansar ni, suami isteri ni. Nabi tahu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana sikap Ansar ini? Ya, bagaimana sikap Ansar ini Nabi puji, ya, kerana diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui wahyunya, orang Ansar ni hebat. Maka Nabi beritahu, kamu dimuliakan oleh Allah. Allah beritahu kehebatan kamu. Ya, kamu layan tetamu, dan kerana kamu berlapar, dan kerana anak kamu pun berlapar, suruh tidur awal-awal. Ni tuan-tuan, maknanya melayan tetamu, fadilatnya besar. Tu sebab kurang-kurang je kalau tetamu bertandang, ya, ayah mati bagilah sekedar, ya, ayah masak ataupun bancu ayah apa ke, ayah ready ke, kopi ready ke apa ke, ya, kudak-kudak petang ke, cucuk kodok, cucuk durian ke, musim durian ni, ya, sekurang-kurangnya kita menjamu tetamu, ya. Sebab apa? Fadilat, kelebihan dia. Para sahabat berlumba-lumba terutama nak berjamu tetamu, dan nak berjamu tetamu Rasulullah SAW. Memang, ya, banyak sebenarnya kisah yang ditunjukkan oleh sirah Nabi berkenaan dengan bagaimana mereka melayan tetamu. Ya, kita boleh tengok cerita bagaimana tetamu dilayan dengan semangkuk susu. Ramai tetamu yang ni, mereka ni kelaparan, ahli sufah ni. Jadi ada seorang sahabat nak jamu, dan bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji orang Ansar dengan sikap mereka memang melayan tetamu, bahkan mereka mengutamakan tetamu daripada diri mereka sendiri. Sehingga Allah Ta'ala sebut, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan cerita tadi ni Allah Ta'ala puji, turun wahyu memuji orang Ansar. Mereka melebihkan, mengutamakan orang lain ke atas diri mereka, walaupun mereka memerlukan makanan tersebut. Mereka lapar juga, mereka nak makan juga, tapi mereka utamakan orang tetamu yang datang. Ni tuan-tuan, sikap macam ni hebat, sehingga Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran. Kita biasa tuan-tuan, kita makan juga, tetamu makan. Ni beza kita, ya. Tak apalah, tak ada masalah. Ya, bayangkan orang Ansar ini melayan tetamu dia dalam keadaan dia sanggup berlapar. Dia pun berbuat akal lah kan. Pasal lampu, dia pun berbuat akal nak cekuh, kena lampu masalah, dia padamkan lampu, kan. Kalau lampu ni dia nak betulkan, orang ni dia ingat ke tuan rumah makan juga sama dengan dia. Dia pun lapar, dia tak kira lah, ya, dia tunduk, dia makan lah. Rupanya dia tak makan tetap apa tuan rumah ni, orang Ansar ini. Ini tuan-tuan, ya, bagaimana hebatnya melayan tetamu. Itu yang pertama dalam hadis ini berkenaan dengan melayan tetamu. Ya, fal yukrim dhaifah, muliakan tetamu. Ya. Dan hadis yang lain Nabi sebut, wa inna li zawrika alaika haqqan, sesungguhnya bagi tetamu engkau ke atas diri engkau ada hak. Mana bila kita terima tetamu tu ada hak. Bukan hak nak menyelinap dalam rumah kita, hak mendapat layanan terbaik daripada tuan rumah. Ya, mana layanan makan minum, maknanya apakah dia nak menginap ke, nak tidur ke, layanan terbaik. Ya. Jadi sebab tuan-tuan, bila kita menerima tetamu, layanlah tetamu yang layanan yang baik. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat Nabi yang bagaimana unta dia berhenti dekat rumah dia, Abu Ayyub, ya.
Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia berhenti di rumah dia, ada 2 tingkat. Dia bagi Nabi tingkat atas rumah dia. Istimewa kan, biar duduk bawah, bagi Nabi. Nabi menjadi tetamu. Sebab Nabi sampai di Madinah, Nabi bertetamu di rumah dia dulu. Sebab Nabi kata biar orang berebut. Bila Nabi sampai orang berebut, mari rumah aku, ni pun mari rumah, kata biar. Unta dia bergerak, dia berhenti rumah siapa. Ni tuan-tuan. Jadi dia layan Nabi SAW, ya, tetamu. Bagaimana sikap. Ini di antara, tuan-tuan, kalau kita baca peradaban Arab, orang Arab, memang di antara perkara yang baik, akhlak yang baik yang ada pada orang Arab, walaupun semasa mereka jahiliah dulu. Ya, itu sebab antara benda di zaman jahiliah yang orang Arab dimuliakan, ya, memuliakan tetamu. Tuan-tuan baca bagaimana kisah mereka zaman jahiliah, bila mereka menerima tetamu dari luar ketika musim haji, macam mana mereka sambut begitu meriah. Itu sebab di kalangan mereka ni, kabilah Arab Mekah, ada yang kerja siqayah, bagi minum air, ada yang rifadah, ada yang bagi makan, ada yang sediakan tempat tinggal, khemah dan sebagainya. Ya, semua ada tugas masing-masing, menyambut tetamu daripada luar, untuk datang beribadah haji pada masa itu, walaupun di zaman jahiliah. Itu sebab hadis Nabi SAW, Nabi sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab orang Arab ni ada banyak akhlak-akhlak yang baik, di samping akhlak yang tak baik. Jadi Nabi diutuskan untuk sempurnakan balik. Yang tak baik betul kan, yang baik diperkembangkan. Itu sebab antara hikmah kenapa Nabi SAW, ya, dizahirkan di semenanjung tanah Arab. Nabi SAW diutuskan daripada bangsa Arab, kerana bangsa Arab ni banyak benda baik, kurang pengaruh luar. Dan bangsa Arab ni masa itu, semenanjung tanah Arab ni tak ada pengaruh luar lagi, tak ada. Walaupun di luar sana ada penjajah, ada kuasa besar Rom, Parsi, tetapi pengaruh Rom, Parsi tak sampai ke Mekah, tak sampai ke Mekah. Maka mereka hidup, ya, maknanya dengan cara adat mereka, budaya mereka yang kental, yang kuat. Walaupun kita tahu ada benda tak baik, tapi banyak benda baik juga. Tuan, Nabi tukar channel je. Nabi dakwah mereka, antara dakwah di samping mengajak mereka sudut akidah, beriman kepada Allah, mereka juga diajak untuk berakhlak mulia yang disyariatkan oleh Allah. Ini antaranya akhlak melayan tetamu. Ya, akhlak melayan tetamu, antaranya Abdullah bin Jada'an suka layan tetamu. Dia pun orang berada, orang berduit, memang orang yang baik melayan tetamu, walaupun dia ni bukan Islam pun zaman itu. Jadi ni tuan-tuan, kelebihan memuliakan tetamu. Dan ini memang antara identiti Arab lah, semenjak zaman jahiliyah sampailah mereka Islam. Sampai hari ini tuan-tuan, orang Arab ni memang antara masa yang hebat melayan tetamu. Kalau kita pergi rumah orang Arab lah, ya, kalau kita pergi belajar sana, pergi jumpa, pergi kampung dia mau layan tu, dia layan. Kalau dia pun jamu tu, dia pun jamu ikut perut dia mau. Ya, perut orang Melayu tak mana, ya, perut kecil dia kata, tapi dia mau jamu tu, dia ikut perut dia mau, ikut cara dia makan, kata orang. Dia jamu roti, dah lah roti dia bapak besar. Tu dia biasa makan roti Arab, pergi kedai kat tengah pekan ni, kat kawasan Bebel ni, tu cuba minta roti Arab yang bapak besar tu, seorang memang tak habis. Yang sedang pun besar, belum lagi bapak besar tu, seorang tak habis. Orang kita makan 3-4 orang, 4 orang lebih habis, 3 orang ke 4 orang nak makan seorang. Memang hebat lah, makan seorang habis. Dia kata belah hantu lah aku, ya. Jadi nak ceritanya, memang dia berjamu. Jamu beria, jamu. Saya ingat tuan rumah saya tu, dia jamu
ada apa ahli masjid, kami berbuka puasa tu dia jamunya berkeping-keping roti macam roti martabak tu, tapi sekeping pun mengah nak habis. Dia nak tambah lagi. Ini antara identiti mereka melayan tetamu. Mereka memang suka melayan tetamu. Datang rumah dia mula perkelayan, special punya layanan dia, dengan makannya, dengan minumannya. Ni tuan-tuan. Jadi kita pula Islam digalakkan, ya, bila ada orang bertandang kita menerima tetamu di rumah kita, tetamu jauh ke tetamu dekat ke, kita nak layan dengan sebaik-baiknya, layanan yang istimewa, layanan yang terbaik, ikutlah kemampuan kita. Ya, pengajaran hadis ini tuan-tuan, orang yang memuliakan tetamu dan bergaul dengannya akan disayangi oleh Allah dan Rasul. Ya. Kemudian pula itu fokuslah. Kemudian yang dua lagi ialah berkenaan dengan berhubungan baik dengan keluarga. Ya. Buat hubungan baik, hubungan yang erat dengan ahli keluarga, kaum kerabat. Dan yang ketiga ialah sifat orang beriman, orang yang sempurna iman, ialah dia bercakap dengan perkataan yang baik serta berdiam diri dari bercakap perkara yang sia-sia. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang imannya sempurna sepatutnya dia jaga mulut, jaga lidah. Lidah dia kena jaga. Ya. Bahkan Nabi sebut banyak manusia tersungkur kerana neraka kerana tuaian lidahnya, tuaian mulutnya. Pak lidah ni boleh bawa belaka. Ya, nak bawa ke syurga boleh, nak bawa ke neraka boleh, nak cakap benda buruk boleh, nak cakap benda baik boleh. Itu sebab orang yang tersungkur ke neraka kerana tuaian lidah dia. Lidah dia kena cakap benda kotor, cakap benda keji, cakap benda maksiat, cakap mengumpat, cakap memfitnah, tuduh bukan-bukan. Tuan-tuan, maka sabit lidah boleh bawa ke neraka. Lidah macam pasal, ya, ini anggota yang tak bertulang ni bahaya, perlu dijaga. Itu sebablah hadis ini Nabi sebut siapa yang mampu bercakap baik, bercakap. Kalau dah tak mampu, kalau cakap juga kerana berapu-rapu, baik diam. Baik diam. Jadi tuan-tuan, bagaimana wasiat Luqman kepada anak dia? Ya, Luqman nasihat pada anak dia. Ya, Luqman ni seorang hamba Allah yang soleh. Ya, Luqman al-Hakim, seorang bijak. Dia nasihat pada anak dia. Apa nasihat dia? Lau kana al-kalam min fiddah lakana sukut min zahab. Kalaulah bercakap itu seumpama perak, logam perak nilai dia, maka dia kata ya, diam seumpama emas. Kalau bercakap macam perak, cakap baik, macam nilai perak tu, logam perak, maka diam nilai dia macam logam emas. Lagi mahal maksudnya. Ya. Mana kalau bercakap, okey, silakan bercakap yang baik. Makna berzikir, baca Quran, bersyarah, beri nasihat, berdakwah. Ya. Bersembang dengan baik, sembang yang mana mempereratkan ukhuwah Islamiah. Tapi kalau dah tak mampu perkara tu, baik diam. Jangan sembang lagi, bercakap lagi. Bahkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita duduk kalau tempat sembang tu sembang yang merapu. Ya. Sembang memang kalau demo sembang ke sembang merapu, sembang merapu je. Sembang benda-benda yang tak faedah. Allah sebut, Allah Taala mendidik kita, la taqudu ma'hum, la taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk berserta dengan mereka sehingga mereka membincangkan tajuk yang lain daripada tajuk merapu tu. Ni tukar tajuk kalau dah merapu. Kalau tidak, beredar tuan-tuan. Nasihat mereka, jangan merapu. Kalau kita tak dengar ke, beredar. Kalau kita duduk duduk situ, maka kita pun dapat saham. Iyalah. Ya, dah elok mula-mula sembang elok, dah membawang pula. Membawang pula cerita itu ni. Ya.
Tak habis-habis cerita yang tak baik. Ya, berkata orang. Orang dia kata membawang ya. Membawang macam-macam. Jadi kalau dah benda tak baik, tinggalkan benda tersebut. Nasihat mereka tak nak tinggal. Ini pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat tuan-tuan ya. Benda ni benda yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak seseorang tu bercakap, dia lafazkan sesuatu, malaikat baginya ada raqib, ada atid yang mencatat. Maknanya semuanya akan dicatat oleh mana malaikat Allah ini, raqib dan atid ini. Jadi berhati-hati bila bercakap, berhati-hati bila mengeluarkan ucapan. Jangan ucapan sembrono begitu begini, merapu mencarut, lara sia-sia tak tukar hala, mengumpat, memfitnah dan sebagainya yang ada persamaan dengannya. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat berkenaan dengan memuliakan tetamu. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat, kaum keluarga. Jadi antara erat ni tadilah ziarah menziarahi. Ya, kena ziarah menziarahi, bertanya khabar. Dan yang ketiga yang saya sebut tadi ialah bercakap baik ataupun diam. Ya, bercakap baik ataupun diam. Jadi ini di antara kesempurnaan iman kita. Marilah kita laksanakan anjuran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Antaranya fokus tajuk ialah memuliakan tetamu. Ini muslimin muslimat hadirin-hadirat sekalian, selesailah hadis yang pertama pada malam ini. Ya. Kita masuk hadis yang kedua pada malam ini, iaitu memberitahu berita gembira. Ya, memberitahu berita gembira. Berita gembira, menyebarkan berita gembira adalah di antara amal baik yang mendatangkan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Berkongsi berita gembira mampu melapangkan dada dan membahagiakan hati. Selain itu juga dapat menjadi ciri iman dan keislaman yang baik, memperkuat tali silaturahim antara pemberi dan penerima khabar, serta dapat mendatangkan ketenangan dan meningkatkan kualiti tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, antara kaedah yang Allah Taala guna dalam Al-Quran dan juga yang Nabi guna dalam hadis-hadisnya, apa dia? Mendatangkan ayat-ayat dengan perkhabaran baik. Mendatangkan ayat-ayat dengan perkhabaran yang baik. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perkhabaran baik. Ya. Wa basyiris sabirin wa basyiril mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar, berita gembira pada orang mukmin. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, beritahu kita dengan berita gembira. Begitu hadis Nabi. Nabi beritahu berita gembira tentang peristiwa yang akan berlaku. Berita gembira kepada individu-individu tertentu. Ya, secara khusus antaranya berita gembira kepada sahabat Nabi. Berita gembira kepada isterinya. Berita gembira kepada orang Islam yang bersikap sekian. Contohnya apa dia? Wa basyiril masya'in ilal masajid fi zulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Beri khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gelita. Mana pada waktu malam, waktu sampai subuh, waktu malam. Ini antara galakan pada malam hari. Datang maghrib, isyak, subuh. Apa Nabi kata? Bin nuri tam, cahaya yang sempurna. Bila? Pada hari kiamat. Tu dia tuan-tuan ayah. Berita gembira yang Nabi sebut kepada orang yang datang mengimarahkan rumah Allah, bersalat jemaah.
Ya, hadis disebut berjalan, bergerak menuju ke rumah Allah pada waktu malam. Kadang gelap. Ya, gelap. Sekarang ni cerah banyak dah. Takkan lagi tak boleh mari. Maknanya orang tu walaupun dia gelap gelita kegelapan malam, ya, maka dia datang. Maka Nabi beri khabar gembira, confirm Nabi beritahu bahawa dia akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat kelak. Cahaya yang terang benderang. Tak nak ke tuan-tuan? Ini antara cara uslub yang dikemukakan oleh Allah dalam Quran dan juga oleh Nabi SAW. Ya. Apa dia? Memberitahu khabar gembira. Khabar gembira. Jadi tajuk kita pada malam ini nak cerita tentang khabar gembira. Ya. Dan khabar gembira ni masih kekal sampai hari ini. Apa dia yang Nabi sebut? Antara yang ada untuk khabar gembira ni apa? Ar-ru'ya salihah. Mimpi yang baik. Mimpi para alim ulama, para wali-wali Allah. Ni tuan-tuan, ini khabar, ya, mimpi para alim ulama menjadi khabar gembira kepada masa depan Islam. Mimpi orang yang wali Allah memberi khabar gembira kepada kemenangan Islam dulu. Peristiwa di masa perang Arab Israel dulu. Ya, bila Israel menawan Semenanjung Sinai, Israel tawan dalam perang sebelum tu. Israel tawan. Lepas Israel ni orang tak ramai. Tapi pasal orang Arab sebelum itu berpecah belah, tak berpegang pada agama, maka kalah. Dah lah kalah. Semenanjung Sinai ni luas tuan-tuan, besar. Sinai ni luas. Ya, ditawan oleh Yahudi Israel. Bila ditawan, Yahudi buat tembok, buat kota, kubu. Dan terusan Suis ini diberi apa ni, tak boleh dia tak datang dekat kerana ada renjatan letrik, ya. Tetapi dengan izin Allah, dia kata ru'ya salihah ni, Syekhul Azhar pada masa ulama Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud, begitulah kontak saya, ya, dia bermimpi Allah Ta'ala beri, maknanya mimpi yang baik yang menjelaskan bagaimana sepatutnya menawan kubu musuh di seberang sana tu. Dengan perkhabaran itu, akhirnya tentera Islam, tentera Arab Muslim dapat mengalahkan Yahudi Israel dan dapat mengembalikan balik Semenanjung Sinai. Tuan-tuan, Semenanjung Sinai ni strategik tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Semenanjung Sinai ni kerana idaman orang Yahudi. Orang Yahudi dia bercita membina Israel Raya, negara Israel yang besar. Ni bukan di Palestin tu je. Israel Raya dari mana? Dari terusan Swiss ni. Swiss, daripada Sinai ni terusan Swiss sehingga ke Furat, Iraq. Maknanya lingkaran itu mereka nak bina Israel Raya. Nak bina Israel Raya. Itu sebab mereka nak tempat-tempat strategik ni. Dan mereka tak pernah berputus asa. Walaupun lepas tu mereka kalah, mereka terpaksa lepaskan Sinai, tapi mereka tak putus asa tuan-tuan. Mereka bergerak dari masa ke semasa untuk merealisasikan cita-cita idaman nenek moyang mereka untuk menegakkan Israel Raya. Banyak dah perancangan. Dulu saya sebut bagaimana hari ini mereka buat satu benda yang memang ke arah Israel Raya. Apa dia? The deal of the century. Apa dia? Supaya orang Arab Palestin bertolak ansur, lepas Baitul Maqdis, tinggalkan bumi Baitul Maqdis, pergi duduk di mana-mana, walaupun dibayar banyak, berapa ribu, berapa harga pun dia akan bayar, tinggalkan. Dan Israel akan masuk bersekongkol dengan kawasan yang di mana mereka nak wujudkan Israel Raya. Dan hari ini mereka berjaya tuan-tuan. Mereka dah bersekongkol dengan negara-negara Arab ni, dah ada apa orang panggil kedutaan. Bahkan mutakhir kita tengok mereka pun dah berbaik dengan Arab Saudi tuan-tuan. Mereka dah deal dengan Arab Saudi.
Macam tak percaya. Tapi itulah yang berlaku hari ini. Ya, itulah yang berlaku. Orang Israel Yahudi sudah buat hubungan dengan Arab Saudi. Dah buat dah macam-macam perjanjian gitu begini. Cara diam-diam. Ya. Mungkinkah ini merupakan petanda akhir zaman? Wallahu a'lam. Ya. Ada orang kata itulah antara petandanya. Jadi tuan-tuan, fokus kita lah berita gembira. Ya. Berita gembira sunat dikongsi kepada orang lain. Ya. Kalau kita ada berita gembira, sunat dikongsi pada orang lain supaya menjadi motivasi, penyemarak semangat. Begitulah uslub, cara yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran, memberitahu berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan pelbagai perkara. Ya. Wa basyiril mu'minin allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Berilah berita gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh bahawa sesungguhnya bagi mereka adalah ganjaran yang besar. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beri berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ni tuan-tuan. Ya. Ayat Quran banyak beri berita gembira pada orang beriman, pada orang yang bersabar. Wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Berita gembira. Orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ini berita gembira. Begitulah banyak kisah-kisah berita gembira. Ya, yang Nabi sebut berita gembira kepada sahabat-sahabat 10 orang dijamin syurga. 10 orang jamin syurga. Dan sahabat-sahabat lain yang Nabi jamin syurga juga. Nabi memberitahu berita gembira tentang kegemilangan Islam. Islam akan menjadi gemilang satu hari nanti. Islam akan menawan Konstantinia dan Rom. Itu berita gembira yang para sahabat dan orang Islam selepas itu berebut berlumba-lumba untuk mengejar berita gembira ni. Tetapi mereka tak ditakdirkan bertemu waktu zaman mereka. Akhirnya yang dapat berita gembira di siapa? Ialah di zaman mutaakhir, iaitu di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinia, Istanbul hari ini. Baru satu tuan-tuan. Rom belum lagi. Siapa dapat? Wallahu alam. Siapakah pemimpin umat Islam yang dapat membawa kecemerlangan kegemilangan Islam di bumi Rom, bumi Eropah. Jadi ini tuan-tuan berita gembira. Banyak tuan-tuan. Jadilah hadis Nabi yang kita akan baca ni, apakah kita akan baca nantilah. Mungkin masa kita terhad, kita akan baca nanti. Hadis Nabi ni nak menceritakan berita gembira kepada isterinya. Nabi beritahu berita gembira kepada isterinya, Khadijah binti Khuwailid. Ni berita gembira. Pasal apa tuan-tuan? Jasa pengorbanan beliau yang amat hebat. Sedangkan Nabi sebut, Nabi beri berita gembira bahawa maknanya wanita, maknanya pimpinan wanita ahli syurga ada 4 orang. Salah seorangnya ialah isterinya Khadijah binti Khuwailid. Antaranya ialah anaknya Fatimah binti Muhammad. Antaranya Asiyah isteri Fir'aun. Antaranya Maryam. Maryam binti Imran. Jadi ini semua tuan-tuan antara yang Nabi sebut. Perempuan-perempuan yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah saya rasa kita sambung nantilah. Hadis ini kita tak sempat
apa menjelaskan panjang lebar, nanti kita ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadis yang pertama pada malam ini yang kita bacakan ialah berkenaan dengan melayan tetamu. Ya. Jadi menerima tetamu ni satu kebaikan, fadilat yang besar dalam Islam. Jadi bila kita terima tetamu, di sana ada layanan-layanannya. Dan tetamu juga dia kena ada adab-adab lah. Jangan pula dia tak bersyukur pula ya. Orang beri ni beri ni dia nak lebih pada tu. Tetapi dia berhak mendapat layanan sebagai seorang tetamu. Jadi tuan-tuan, wallahu alam. Kau ada apa tuan-tuan? Kau ada pertanyaan? Jika ada. Ya. Baik, berdasarkan ada Nabi yang saya baca tadi, ad-diyafatu salasatu ayyam. Ya, bertetamu ni, layanan pada tetamu ni 3 hari. Tetapi yang istimewa, specialnya sehari semalam. Sehingga kan ada ulama kata wajib sehari semalam. Mana sehari tu ada ulama kata wajib. Cuma ada ulama kata sunat, tetapi maknanya yang wajaizatuhu yaumun wa lailah. Jaizah ni makna hadiah. Maknanya hadiah utama, maknanya layanan terbaik ialah sehari semalam. Ya. Mana 3 hari tu sunat lah. Mana boleh melayan tetamu. Lebih pada tu terpulang kepada tuan rumah. Dan tetamu pun kena faham. Kena faham lah. Jangan buat tak faham. Ya. Bukan tuan rumah pun ada ya. Ini tetamu jauh lah. Tapi tetamu dekat ni tak ada sampai 2-3 hari ya. Mungkin sekejap je, setengah jam je, sejam je. Dan tetamu pun kena faham juga. Jangan datang pukul 12 tengah malam. Tetamu datang 12 tengah malam. Datang orang nak tidur. Datang orang nak tidur. Betul pula. Buat-buat akal macam tak nak balik pula. Kawan tuan rumah nak tidur tuan-tuan ya. Ni tetamu dekat lah ni. Ya dah, tetamu pun kena ada. Tengok time lah masa. Waktu petang ke, awal malam ke, lepas isyak ini okey lagi ya. Biasanya ini datang lewat malam ke, atau datang waktu yang bukan sesuai. Jadi ala kuliah tuan-tuan, kalau tetamu tu, kalau kita nak bertandang rumah orang zaman sekarang dah mudah, telefon lah dulu ya. Tanya dulu, khabar dulu, senang cerita ya. Memudahkan tetamu untuk membuat persiapan dan menerima tetamu lah. Wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan? Tetamu orang kafir tidak ada. Tetamu siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah Islam ke tak Islam ke. Ya, sebab kalau kita izinkan, kita setuju dia bertandang rumah kita layan dia lah dengan cara yang terbaik. Dan itu juga kalau dengan orang kafir tuan-tuan, menjadi satu saluran untuk kita berdakwah. Kita berdakwah memang dalam Al-Quran ada. Kalau orang kafir yang datang nak minta perlindungan kepada kita, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, kan kata Allah, bila ada orang musyrikin ni nak minta lindung kepada orang Islam, dia datang nak minta tolong, lindungi dia, selamatkan dia, kita terima dia, kita tetamu kita lah. Kita layan dia dengan layanan baik, dan kita dedahkan kebaikan agama kita. Dakwah maksudnya. Ini antara cara dakwah. Bila kita tunjuk kebaikan, ini dakwah tuan-tuan kepada orang bukan Islam. Dia tengok kita ni layan baik, kita pula bagi mesej dakwah, kita beritahu kita gini dengan cara yang baik, maka dia menarik hati dia. Moga-moga ditakdirkan oleh Allah dapat hidayah. Ya. Ada lagi tuan-tuan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain lah ya. Insya-Allah bulan hadapan, insya-Allah biiznillah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.